Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Aisyah binti Jaafar. Dan saya Zahirul Amirah binti Muhammad Tahir. Di sini, kami akan menerangkan secara terperinci tentang elemen-elemen utama yang menyumbangkan kepada keharmonian kaum di Malaysia. Asas dalam hubungan sosial sesama manusia adalah perdamaian. Sedangkan konflik, permusuhan dan perselisihan dapat merosakkan hubungan sosial. Terdapat banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW dan amalan Khulafa Ar-Rasyidin boleh dijadikan sebagai model kehidupan yang harmoni dengan penganut agama lain. Sebagai contoh, berdasarkan kisah umat Islam yang terdahulu, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah, kita dapat belajar dengan mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah ukhuwah, kesatuan dan perpaduan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Golongan Muhajirin dan Ansar mempunyai nilai ukhuwah yang tinggi dan erti perpaduan yang diasaskan atas nama iman yang sebenar. Perkara ini dirakamkan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Maksudnya, pemberian itu hendaklah diuntukkan kepada orang fakir yang berhijrah yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaannya serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang benar iman dan amalnya. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maksudnya, dan orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Daripada dua ayat dari surah Al-Hasyr ini dapat disimpulkan bahawa pengalaman kisah umat Islam, Muhajirin dan Ansar sangat hebat kerana mereka saling kasih mengasihi dengan ikatan iman adalah pengalaman yang mesti diikuti oleh umat Islam hari ini sehingga hari kiamat. Model ini dapat diaplikasikan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam Kamus Dewan, harmoni adalah menunjukkan persesuaian atau persetujuan. Secara umum, harmoni berlaku pada semua aspek kehidupan bagi semua masyarakat tanpa mengira latar belakang. Melalui konsep harmoni akan menghasilkan kedamaian dan keamanan yang berterusan. Kehidupan manusia di muka bumi dipenuhi dengan kepelbagaian sama ada agama, bangsa dan negara. Kepelbagaian memerlukan satu konsep harmoni yang dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Masyarakat Malaysia ibarat sebuah miniatur Asia yang komposisinya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama.
Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, suasana kehidupan yang harmoni telah mewarnai hubungan sosial masyarakat berbilang kaum. Mereka hidup bersama secara aman lagi damai. Kemuncaknya dapat dilihat dengan berlakunya asimilasi kaum lain ke dalam kebudayaan Melayu, umpama etnik Baba Nyonya, darah keturunan Arab, darah keturunan Keling dan sebagainya. Kehidupan dalam keadaan aman dan damai itu berlanjutan hinggalah ke pasca kemerdekaan kini, walaupun konflik, pergaduhan dan perselisihan secara relatifnya wujud dalam tiap zaman, namun ia berjaya dikawal oleh pemerintah melalui beberapa tindakan pencegahan dan juga usaha pembentukan perpaduan antara kaum dan agama. Malah, konflik yang timbul pasca pembentukan masyarakat majmuk masih boleh dikira relatif rendah berbanding negara lain yang cenderung kepada tindakan ekstrim genosid dan penghapusan etnik. Hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia berada dalam keadaan pasang surut. Seringkali, isu etnik perkauman dan agama menjadi modal provokasi terbaik bagi membakar api sensitiviti. Walaupun kadangkala isu yang berlaku cenderung kepada isu politik, ekonomi dan sosial, namun ia akan tetap berakhir dengan isu perkauman dan agama. Antara isu yang timbul ini melibatkan ketidakpuasan pihak-pihak terhadap hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama rasmi, menuntut hak dan kesamarataan antara kaum, agama dan gender. Tegasnya, isu sensitif yang timbul ini dapat menjejaskan pola hubungan sosial yang harmoni antara kaum dan agama dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Secara umumnya, terdapat beberapa isu sensitif yang melibatkan agama dan kaum di Malaysia. Lazimnya, isu yang berlaku melibatkan orang Islam dan bukan Islam. Antara contohnya ialah penggunaan kalimah Allah, hak penjagaan anak pasangan beza agama, tuntutan mayat mu'alaf, membawa anjing dalam troli, penutupan pusat tahfiz, aurat bagi uniform pramugari dan pekerja wanita Muslim, dan akhir sekali yang masih hangat diperkatakan sehingga kini ialah menuntut supaya UiTM dibuka untuk semua kaum. Seterusnya, terdapat 5 faktor yang membawa kepada keharmonian kaum di Malaysia. Yang pertama, teladan peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, Akta Rukun Negara. Yang ketiga, konsep Satu Malaysia. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, peranan media massa. Pada tanggal 13 Mei 1969, keharmonian negara telah dikejutkan dengan peristiwa yang hampir meragut dan menghancurkan keutuhan negara. Tragedi ini berlaku ekoran daripada pelbagai isu-isu sensitif telah disentuh bagi mencapai kemenangan dan kepentingan diri sendiri. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar ke arah pembentukan integrasi nasional. Antara dasar-dasar dan pelan tindakan khas kerajaan ialah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara dan juga program Satu Malaysia. 5 prinsip rukun negara juga telah diwujudkan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan.
5 prinsip rukun negara ini telah diharmonikan dan dibentuk menjadi suatu akta dikenali sebagai Akta Rukun Negara. Pelaksanaan akta ini tidak bersifat terpilih, sebaliknya akan melindungi setiap agama dan kaum yang terdapat di dalam negara ini. Perkara ini amat penting kerana sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang memerlukan undang-undang dan peraturan sebagai garis panduan kehidupan. Maka, apabila dilaksanakan kelak, setiap perbuatan yang dilihat melanggar prinsip tersebut akan dikenakan tindakan yang bersesuaian bagi menjamin keharmonian dan perpaduan di negara ini. Konsep Satu Malaysia telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Mohammad Najib pada 3 April 2009. Konsep Satu Malaysia ini memberi aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Konsep ini juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan Perdana Menteri, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Persefahaman kaum juga dapat dipupuk secara berkesan menerusi pendidikan. Antara langkah yang dilakukan ialah dengan penumbuhan sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan tempat yang terbaik untuk memulakan proses integrasi antara kaum. Sekolah wawasan menyediakan ruang dan peluang untuk murid-murid berbagai kaum berinteraksi secara langsung kerana mereka berkongsi kantin, padang permainan, dewan dan kemudahan lain di sekolah. Mereka juga berpeluang untuk saling mengenali dan memahami antara satu sama lain. Dengan itu, mereka akan membesar dengan sikap toleransi dan hormat terhadap budaya dan agama kaum lain. Penambahbaikan telah dilakukan dalam bidang kurikulum. Antara usaha yang telah dilaksanakan antaranya adalah: yang pertama, menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Yang kedua, kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya, iaitu menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Dan yang terakhir, yang kelima, mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberikan perhatian khas kepada golongan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pedalaman. Media massa merupakan satu saluran yang dapat menyampaikan mesej kepada orang ramai dengan efisien. Ia dapat menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam suatu masyarakat. Oleh itu, media memainkan peranan yang amat penting bagi memperbaiki hubungan antara kaum. Media cetak seperti surat khabar, majalah dan buku membantu menyedarkan maklumat kepada masyarakat dengan memaparkan info mengenai sejarah, ciri-ciri kebudayaan dan agama kaum yang terdapat di dalam negara ini. Orang ramai dapat mengetahui dan memahami perbezaan antara satu sama lain. Justru, rasa hormat menghormati antara satu sama lain akan ditimbulkan dalam hati setiap individu. Di samping itu, media elektronik seperti televisyen, radio, laman web dan lain-lain juga merupakan satu peralatan yang dapat menyebarkan maklumat kepada orang ramai dengan mudah. Media elektronik memainkan peranan dengan menayangkan iklan-iklan yang boleh memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita. Seterusnya,
saya akan menerangkan tentang implikasi sekiranya tiada faktor keharmonian yang wujud di antara kaum. Pertama ialah keharmonian negara terjejas. Keharmonian negara terjejas bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Contohnya, rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dapat dipupuk serta disempurnakan dengan jayanya. Seperti mana yang kita tahu bahawa semua masyarakat inginnya keamanan dan keharmonian. Namun, sia-sia tanpa usaha daripada pihak pentadbiran negara untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional dalam negara. Implikasi yang kedua ialah pembangunan ekonomi yang tidak stabil. Menurut Joseph Stiglitz, yang merupakan ketuaan ahli ekonomi Bank Dunia, kunci bagi survival Malaysia ialah hubungan etnik yang harmonis atau dalam erti kata yang lain, perpaduan rakyat dalam negara. Beliau menyatakan sekiranya hubungan etnik tergugat, maka survival Malaysia sebagai satu negara bangsa juga turut terjejas. Peristiwa 1969 jelas membuktikan hubung kait ekonomi dan etnik di mana wujudnya stereotip di kalangan etnik pada masa itu. Sehubungan itu, dalam penyelesaian ekonomi sahaja tidak mencukupi seperti yang kita sedia maklum di mana hubungan ekonomi dan etnik adalah sangat rapat. Masalah ekonomi terjadi, maka masalah ini akan menjadi masalah etnik. Oleh itu, sebarang penyelesaian masalah ekonomi mesti diambil kira dalam etnik. Hal ini jelas di mana perpaduan dan integrasi rakyat adalah amat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lancar dan konsisten. Poin yang ketiga ialah pendidikan negara di Malaysia. Sekiranya tidak ada perpaduan secara tidak langsung menjejaskan sistem pendidikan di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah membangunkan pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara. KPM menetapkan matlamat iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersepadu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara. Jelas dinyatakan dalam misi KPM yang mana misinya juga amat menitik beratkan hal kesepaduan dan perpaduan. Apabila wujudnya masalah perpaduan dalam negara, maka timbullah ketidaksamaan matlamat dan pendapat dalam masyarakat dalam membantu pendidikan dalam negara, seperti kata lain, menjejaskan pembangunan pendidikan dalam negara. Implikasi yang keempat ialah aspek sosial. Aspek sosial memang tidak dapat disangkal sebagai satu cabaran yang besar yang perlu dihadapi. Tanpa perpaduan, komunikasi antara rakyat tidak berlaku. Tanpa komunikasi antara rakyat, masalah perpaduan sukar untuk dihadapi.
Contohnya, sekiranya aspek sosialisme tidak wujud dalam negara, akan wujud kelompok-kelompok kecil di mana kelompok-kelompok ini menunjukkan jurang di antara masyarakat dalam negara. Jurang antara masyarakat membawa simbol ketidakperpaduan di dalam negara ini sekaligus menyebabkan negara-negara lain akan memandang rendah kerana tiada keamanan dalam negara. Kesimpulannya, konteks sosialisme adalah penting dalam negara. Implikasi yang kelima ialah berkaitan kestabilan politik. Seperti mana yang kita tahu, sistem politik dalam negara berfungsi untuk mentadbir negara. Namun, sekiranya wujud masalah perpaduan, maka ia juga akan menjejaskan kestabilan politik. Sebagai contoh, sekiranya tidak wujud perpaduan, akan wujud parti-parti kecil di mana parti-parti ini membawa gerakan atau wakil daripada etnik masing-masing untuk mempertahankan hak masing-masing. Apabila wujud terlalu banyak parti-parti, secara tidak langsung menyebabkan pertelingkahan atau perang parti sehinggalah boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Melalui hal ini, pentadbiran negara terpaksa melakukan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan semula aktiviti-aktiviti politik dalam negara. Contohnya, penubuhan Jabatan Perpaduan Negara. Semakin lama masa yang diambil untuk menjalankan langkah konkret tersebut, maka semakin menjadi-jadi masalah politik dalam negara. Implikasi yang terakhir ialah timbul kesan daripada masalah perpaduan rakyat di mana wujud sikap mementingkan diri dalam masyarakat. Seringkali kita dapati ada segolongan dalam masyarakat sanggup menggadai prinsip politik, ekonomi, keadilan dan pro kemanusiaan kerana ingin mencari kepentingan diri sendiri. Rakyat seharusnya ingat bahawa kebanyakan masalah peribadi adalah berpunca daripada masalah perpaduan dalam masyarakat. Namun, sekiranya tidak wujud perpaduan rakyat, masing-masing mahu mencari kepentingan sendiri sehinggalah lupa hal kemasyarakatan yang sepatutnya didahulukan. Sikap ini perlu dikikis sekiranya masyarakat akan menjadi suatu masyarakat yang berjiwa kosong. Antara langkah-langkah memupuk keharmonian kaum di dalam Malaysia, yang pertama, program pemufakatan masyarakat. Program pemufakatan antara masyarakat setempat boleh diadakan melalui program-program ilmiah seperti ceramah motivasi, aktiviti keagamaan, makan meradap, gotong royong, majlis perkahwinan dan sebagainya. Yang kedua, Hari Keluarga dan Sukan Rakyat. Program yang melibatkan seluruh ahli masyarakat boleh diadakan. Berbagai acara dijalankan melibatkan semua peserta. Selain itu, ia dapat menghilangkan perasaan tertekan dengan bebanan tugas, ia dapat membina persefahaman, keteguhan perpaduan dan perasaan kasih sayang di kalangan seluruh warga masyarakat. Dan yang ketiga, sambutan Bulan Kemerdekaan. Setiap tahun, sekolah akan mengadakan pelbagai program sempena memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara. Pelbagai acara akan dijalankan seperti ceramah kemerdekaan, tayangan gambar berbentuk patriotik, pembacaan sajak, sketsa dan hiasan bilik darjah. Terdapat 3 pihak utama yang memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian kaum
di negara kita. Pertama ialah keluarga. Keluarga boleh memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian kaum. Hal ini kerana ibu bapa boleh mendidik anak-anak agar berbaik-baik dengan kaum lain. Oleh itu, ibu bapa mestilah menunjukkan contoh kepada anak-anak dengan mengamalkan nilai hormat menghormati terhadap jiran berbilang kaum. Semasa hari perayaan kaum pula, ibu bapa boleh membawa anak-anak menziarahi rumah jiran tetangga. Pihak yang kedua ialah pihak sekolah. Pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk memupuk keharmonian kaum. Contohnya, pihak sekolah boleh memberi kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan perpaduan kaum secara berterusan dan konsisten. Pihak sekolah juga boleh merancang program yang melibatkan pelbagai kaum di kalangan pelajar sekolah. Antara program yang boleh dilaksanakan ialah program sukan dan bergotong royong bagi menceriakan kawasan sekolah. Akhir sekali ialah masyarakat. Masyarakat adalah amat penting untuk memupuk keharmonian di antara pelbagai kaum di Malaysia. Contohnya, masyarakat hendaklah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni yang perlu diamalkan ialah nilai bekerjasama dan bertolak ansur. Jika ada wujudnya masalah kaum, pemimpin kaum hendaklah berbincang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa yang dapat disimpulkan daripada tajuk ini ialah Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian budaya dan bangsa. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Tambahan pula, konsep satu Malaysia yang berasaskan prinsip rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan juga menerangkan bahawa hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum merupakan kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dipetik daripada kuliah Jumaat pada 25 Oktober 2019 bertajuk Al-Quran Asas Kesatuan Ummah. Islam telah menggariskan beberapa manhaj atau mekanisme kesatuan dan perpaduan ummah sejagat. Antaranya ialah yang pertama, ukhuwah dengan iman. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, yakni agama Islam. Yang ketiga, ta'aruf atau saling kenal mengenal antara satu sama lain. Yang keempat, hidup dalam kasih sayang. Yang kelima, yang terakhir, menjauhi budaya berbantah-bantah dan permusuhan. Semoga kita semua menjadi umat yang sentiasa bersatu padu, hidup bersaudara, harmoni, saling kenal mengenal antara satu sama lain dan terselamat daripada segala bencana kesesatan akidah yang boleh memecah belahkan kesatuan dan perpaduan ummah. Kami akhiri video kami ini dengan serangkap pantun. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup harmoni perlu diamalkan. Di negara Malaysia, berbilang bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.